Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tema 1 Kemasyarakatan, unit 3, Masyarakat Berilmu dengan tajuk Zon Cergas Minda. Cikgu harap semuanya berada di dalam keadaan sihat ya. Baiklah, sebelum saya teruskan pengajaran saya hari ini, kita tengok dulu apa objektif pembelajaran ya yang saya nak kamu capai, iaitu habis saja saya mengajar pada hari ini, kamu boleh mendengar, mentafsir dan memberi respon terhadap soalan secara kritis ya. Itu objektif cikgu. Okey, apa itu kriteria kejayaan? Kriteria kejayaan ni ialah ciri-ciri yang akan kamu dapat ataupun kamu capai apabila habis saja cikgu mengajar, kamu boleh memberi respon terhadap soalan yang cikgu berikan. Maknanya kalau kamu boleh jawab, maknanya kamu faham dan kamu berjaya. Okey? Okey, mari kita mulakan. Baik, kamu nampak tak apa yang dipaparkan di slide di hadapan ini? Itu ialah sebuah perpustakaan negara Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur ya. Mungkin kamu pernah pergi ke perpustakaan ini. Tapi kalau kamu tak pernah pergi, tak apa. Ya, mungkin kamu pernah pergi ke perpustakaan sekolah kita. Ya, ada macam-macam buku yang boleh kamu dapati di perpustakaan sekolah kita. Ya, jadi hari ini kita akan tengok sama-sama Hadif dan rakan-rakannya pergi ke perpustakaan. Ya. Okey, kamu dengar baik-baik ya. Masyarakat berilmu, mendengar dan bertutur, Zon Cergas Minda. Hadif dan rakan-rakan telah mengikuti lawatan sambil belajar ke perpustakaan negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut terdapat informasi pengguna. Maksud informasi pengguna itu ialah informasi untuk pelanggan-pelanggan yang datang ke perpustakaan. Okey, apa informasinya? Yang pertama yang Hadif tengok ialah ada zon kanak-kanak. Ada e-book kanak-kanak. E-book ni maknanya ialah buku yang berada di dalam ataupun berbentuk digital. Macam yang kamu pernah baca yang cikgu bagi pada kamu ya. Kemudian ada laman web kanak-kanak. Ya, kemudian ada portal pendidikan. Kemudian zon kanak-kanak ini dilengkapi beberapa tablet terkini. Maknanya nanti bila kamu berada di dalam zon kanak-kanak, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu semua ada di situ dan kamu boleh menggunakannya. Kemudian ada zon interaktif. Baik, apa yang ada di dalam zon interaktif? Ada e-surat khabar. Ya, e-surat khabar ni maknanya kamu membaca melalui komputer. Bukan bahan yang berbentuk maujud lah. Tapi kamu baca di dalam komputer ataupun tablet. E-majalah. Sama juga maksudnya dengan e-surat khabar. Juga dilengkapi beberapa tablet. Maknanya di situ para pelajar ataupun tetamu yang datang ke perpustakaan itu boleh menggunakan tablet yang ada di situ ya untuk melihat apa sahaja bahan-bahan yang ada di dalam zon interaktif. Kemudian zon pembaca. Pelbagai kategori buku digital. Terdapat beberapa tablet yang ada di dalam zon pembaca itu. Kemudian zon kerja. Di dalam zon kerja ni ada apa? Dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Cuba kamu perhatikan ya perkara-perkara yang terdapat di perpustakaan negara itu tadi ya. Okey, cuba kamu tengok perbualan antara Hadif dan Cikgu Rizal. Hadif, kamu hendak ke bahagian mana?
Ya, Cikgu Rizal bertanya, ya. Okey, apa jawapan hadis? Saya hendak kebahagiaan kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Itu jawapan hadis pada cikgunya. Bagus hadis. Murid-murid yang lain ingin kebahagiaan mana dan mengapa? Itu adalah pertanyaan Cikgu Rizal itu tadi, pada 3 orang rakan hadis. Agak-agak kamu kan? Apa jawapan tiga orang rakan hadis ni tadi? Jadi Cikgu Rizal pun membalasnya. Bagus, kamu memang rajin membaca. Jadi kita kena tengok, kamu cuba fikir apa agaknya jawapan 3 orang rakan hadis pada soalan Cikgu Rizal ini tadi. Baik, cuba kamu tengok ni, ya. Ini hadis bersama 3 orang rakannya, ya, yang dah masuk ke dalam perpustakaan negara. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks ni, ya, yang ini kosong jawapan dia, yang warna ungu ni pun kosong jawapan dia, dan warna biru ni pun kosong jawapan dia. Yang ada jawapan hanyalah hadis sahaja. Hadis kata, saya hendak kebahagiaan kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Baik, kamu rasa apa jawapan rakan-rakan hadis terhadap soalan dari Cikgu Rizal tadi? Kalau kamu tengok di sini, ya, katalah ini Rajif warna hijau, ya, Jiwen warna ungu, dan yang ini Ahmad warna biru. Boleh tidak kamu menjawab ataupun mengagak apa jawapan ketiga-tiga orang rakan hadis ini tadi? Kalau jawapan kamu betul, maknanya kamu telah mencapai kriteria kejayaan, ya. Baik, mari kita tengok semula, ya, apakah yang terdapat dalam informasi untuk pengguna di perpustakaan negara tadi. Jadi tadi kalau kamu tengok hadis menjawab dia ingin pergi ke zon kanak-kanak kerana apa? Kerana ada buku ataupun e-book kanak-kanak, ya. Ada laman web kanak-kanak, ada portal pendidikan. Kemudian kamu rasa adakah zon interaktif, zon pembaca dan zon kerja, tempat yang ingin dituju oleh rakan-rakan hadis itu tadi? Mari kita tengok sama-sama, ya. Baik. Yang ini mungkin jawapan yang akan diberikan oleh rakan-rakan hadis. Cuba kamu tengok ni, ya. Mungkin Jiwen ataupun ni Rajif ni, ya, akan pergi ke zon interaktif. Kerana di situ ada e-surat khabar, ada e-majalah dan juga ada tablet. Manakala Jiwen ni, mungkin jawapan dia ialah dia ingin pergi ke zon pembaca. Kerana di situ ada banyak ataupun pelbagai kategori buku digital dan juga ada beberapa buah tablet. Yang terakhir sekali ni Ahmad ni, ya, dia mungkin akan pergi ke zon kerja. Kerana apa? Dilengkapi 7 komputer riba dan juga 4 komputer meja. Jadi kamu kena, ya, tuliskan jawapannya itu dengan betul. Ya, seperti mana yang kamu dengar hadis menjawab dengan Cikgu Rizal tadi. Ya, jadi cuba kamu fikirkan, kalau saya dah bantu kamu dengan jawapan yang saya letakkan di ruangan slide ini, kamu bentuk ayat, ya, yang betul untuk rakan-rakan hadis tadi menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Rizal. Okey, cikgu nak menilai, ya, adakah kamu faham dengan apa yang kamu baca?
melalui soalan-soalan yang cikgu akan berikan. Jadi mari kita baca sama-sama cerita yang dibaca oleh Naufal ini. Naufal melayari internet. Dia mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan bercerita di sekolahnya. Dia mendapat cerita yang sangat menarik. Jadi mari kita baca sama-sama apakah buku cerita yang dibaca oleh Naufal. Di sebuah kampung, terdapat seorang petani tua yang membela seekor kerbau dan seekor lembu. Setiap hari, kerbau akan membantu petani tua itu membajak tanah di lereng bukit. Petani itu memasang tenggala pada kerbau. Kerbau akan membajak tanah untuk menanam padi uma. Hai kerbau, tuan kita tidak sayang akan kamu. Kasihan, kamu terpaksa bekerja setiap hari, kata lembu. Usahlah kamu berkata begitu. Aku membantu tuan kita, kata kerbau. Tuan kita sayang akan aku. Lihatlah, aku dibiarkan bebas. Aku dapat meragut rumput dengan senang hati, kata lembu lagi. Setelah padi huma itu matang, petani tua mengerat padi itu dan mengikat rangka kereta yang diperbuat daripada kayu. Kemudian padi huma itu diangkut oleh lembu. Lembu berasa malu kepada kerbau. Lembu, usahlah kamu bersedih. Sekarang tugas kamu pula membantu tuan kita. Saya akan berehat seketika, kata kerbau. Itu ialah kisah yang dibaca oleh Naufal. Jadi, boleh ke tidak kamu membaca macam mana saya membaca itu? Ya, dengan nada yang betul, ya, mana yang ada noktah berhenti, mana yang ada soalan, kita nada suara itu berbentuk soalan. Nanti saya nak uji kamu ya dengan membuat rakan membaca dan hantar kepada cikgu. Lepas ni saya nak kamu menulis jawapan untuk soalan-soalan seterusnya ini. Baiklah, seperti mana yang cikgu cakap tadi, ini ialah soalan-soalan yang mesti kamu jawab ya di dalam buku. Lokasinya di mana? Di situ ialah Kampung Lereng Bukit. Apa watak dalam cerita itu? Saya tak nak beritahu sekarang ya. Saya nak kamu jawab di dalam buku. Jenis padinya jenis padi apa? Pada pendapat kamu, apakah sikap lembu itu? Dan apakah sikap kerbau itu? Semuanya tadi jawapannya ada di dalam buku yang dibaca oleh Naufal. Jadi saya nak kamu buat latihan itu dan hantar di dalam Google Classroom. Okey, kita jumpa lagi. Bye.